Salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah tabung simpanan persaraan bagi Bumiputra. Adakah mencukupi? Ini satu persoalan yang menarik sebenarnya, dan kalau kita menilai semula tentang kedudukan terkini, sudah pun ada sebenarnya desakan supaya penyimpan di KWSP dibenarkan untuk mengeluarkan 10,000 secara sepenuhnya, kerana alasan yang digunakan ialah disebabkan oleh kedudukan negara ketika ini, terutamanya musibah yang menimpa negara disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga disebabkan oleh apa yang kita sebut sebagai bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini. Tetapi mungkin pelbagai pandangan dan juga pendapat sebenarnya dilontarkan, ada yang pro dan kontra, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Tapi inilah yang kita ingin dapatkan pandangan sebenarnya daripada tetamu kita yang berbahagia, Encik Nick Nazri Nick Abdul Rahman, yang merupakan pengarah penyelidikan analitik dan teknologi maklumat unit peneraju agenda Bumiputra ataupun Teraju. Jadi Nick, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Sehat, ya? Alhamdulillah. Ini satu topik yang cukup panas sekarang ini sebenarnya nih ya. Pelbagai pihak sebenarnya menumpukan perhatian terhadap isu KWSP ini. Tetapi mungkin juga buat permulaan ini Encik Nick boleh berkongsi lah berkaitan dengan tinjauan profil ahli KWSP, terutamanya di kalangan Bumiputra sendiri ini. Di mana golongan ini berada sebenarnya? Boleh. Terima kasih Cik Syakawi. Sebelum menjawab soalan tersebut, saya rungkaikan sedikit sejarah berkenaan dengan kajian yang kita lakukan ni lah. Bila tahun lepas pada 24 September 2021, pihak Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP ada keluarkan laporan bahawa 46% ahli KWSP berumur di bawah 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000. Daripada RM10,000. Okay. Ya, so maksudnya kebanyakannya adalah ada lebih kurang dalam RM10,000 saja simpanan. So di situ tergeraknya hati pihak kami untuk mendalami input dan data-data dan dapatan-dapatan berkenaan dengan isu yang tertera tersebut. So bila kita tengok dari segi tinjauan profil ahli KWSP, inginkan saya rungkaikan sedikit sebelum itu juga berkenaan dengan perbandingan penduduk tua dan penduduk yang bekerja di Malaysia. So penduduk tua adalah definisi dia adalah penduduk yang berumur 65 tahun dan ke atas. Di mana dikatakan di setengah pihak mengatakan bahawa akan berlaku kekurangan dari segi produktiviti untuk bekerja. That's why they call penduduk tua. Dan bila kita lihat data yang kita ada daripada Jabatan Perangkaan Nasional DOSM, pada tahun 2000 sebanyak 3.9% penduduk di Malaysia adalah penduduk tua, which is umur lebih pada 65 tahun. Tapi angka tersebut telah meningkat agak banyak selepas 20 tahun, iaitu pada 2020 meningkat kepada 7.04% pada penduduk adalah penduduk tua. So di situ banyak faktor-faktor yang kita boleh rumuskan bahawa mungkin ada peningkatan dari segi teknologi kesihatan, mungkin ada dari segi kesihatan dari kelangsungan hidup, peningkatan hayat dan sebagainya. Alhamdulillah, semua terbagus. Tapi bila kita lihat juga dari segi data perubahan peratusan bagi penduduk bekerja yang berumur antara 15 hingga 64 tahun, peratusan tu pada tahun 2000 adalah sebanyak 2.8%, tapi menurun kepada 0.12% pada tahun 2020. So that is that gap. Ada yang makin berumur, tapi ada juga peratusan yang berkurang. Dan lagi satu important komponen kita perlu lihat adalah simpanan kasar. So bila kita lihat simpanan kasar negara pada tahun 1996 berdasarkan data daripada Bank Dunia, sebanyak 37% daripada simpanan kasar berbanding dengan KDNK negara. So 37%, which is okay. Tapi buat masa ni dia telah merudum kepada 24% pada tahun 2018. Tapi bila kita banding dengan negara jiran kita, negara-negara ASEAN yang terpilih, kita dapat lihat bahawa negara seperti Filipina adalah sebanyak 32%, Thailand dan Indonesia sebanyak 31% masing-masing. Ini mungkin juga disebabkan oleh
peningkatan perbelanjaan untuk kelangsungan hidup ya. Tapi mungkin peningkatan tersebut tidak sejajar dengan peningkatan pendapatan rakyat Malaysia kita lah. Alright. So di situ kita dapat lihat itu komponen-komponen yang utama, dua komponen dalam. Untuk kita lihat sedikit berkenaan profil ahli aktif KWSP ya. Kita tengok daripada aspek Bumiputera dulu. So dalam kaum Bumiputera terdapat 4 main komponen, iaitu Bumiputera Melayu, Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak dan juga orang asal atau pribumi. Secara keseluruhannya kita puratanya dalam 85% adalah kumpulan kaum Bumiputera Melayu daripada kaum Bumiputera Melayu. Lagi 7% adalah kaum Bumiputera Sabah dan lagi 8% adalah kaum Bumiputera Sarawak dan diikuti dengan pribumi hanya lebih kurang 0.5%. Tapi bila kita tengok daripada kumpulan-kumpulan umur yang terbesar adalah kumpulan umur 25 hingga 29 tahun. These are the biggest contributor ataupun ahli aktif di dalam KWSP bawah Bumiputera. So bila kita tengok daripada jumlah simpanan mereka, yang terbesar dari segi kumpulan umur adalah umur 45 hingga 49 tahun, iaitu sebanyak 55 bilion ringgit merupakan jumlah simpanan KWSP Bumiputera. Tetapi kita dapat lihat ada penurunan pada tahun-tahun selepasnya because syarat-syarat pengeluaran daripada KWSP sendiri ya. Di mana pada umur 50 tahun anda dibenarkan, pecarum dibenarkan untuk mengeluarkan sebahagian daripada simpanan, dan pada umur 55 dan umur 60 tahun boleh bawa keluar sepenuhnya. So of course naturally akan ada pengurangannya. Dan bila kita lihat jumlah simpanan mereka di negeri-negeri ya, di negeri tadi kita tengok daripada kaum Bumiputera, jumlah ahli, jumlah simpanan, ni jumlah simpanan di negeri. Tidak lain tidak bukan negeri Selangor mencatatkan jumlah simpanan KWSP tertinggi sebanyak 83 bilion, diikuti oleh Johor dan Kuala Lumpur sebanyak 24 bilion dan juga 23 bilion masing-masing. Okey, itu adalah perbandingan di kalangan kaum Bumiputera sendiri. How about kita compare dengan etnik yang lain ya? Contohnya kaum Cina dan kaum India. Dari segi jumlah ahli di semua kumpulan umur 20 hingga 24 ke, 25 hingga 29 ke dan sebagainya, jumlah ahli Bumiputera yang terbanyak. It goes without saying, jumlah Bumiputera yang terbanyak. Tetapi daripada jumlah simpanan dari segi RM value dia, jumlah simpanan KWSP antara Bumiputera China dan India, Bumiputera sedikit banyak daripada tahun 20 hinggalah ke umur 39 tahun. Dia melebihi kaum-kaum lain. Tetapi daripada tahun 40 tahun hingga ke 64 tahun, kaum etnik lain, contohnya kaum Cina lah, telah melepasi simpanan KWSP compare dengan kaum Bumiputera. Salah satu rumusan yang kita boleh dapat bangunkan di sini adalah berdasarkan pendapatan sendiri ya. Pendapatan boleh guna antara Bumiputera China dan India. That's the reason maybe why pengurangan dari segi simpanan. Di mana kita lihat di bawah data daripada pihak Department Statistik pada tahun 2019 mengatakan bahawa pendapatan boleh guna penengah bagi Bumiputera adalah kurang. Bumiputera hanya RM4,721 berbanding dengan kaum Cina iaitu RM6,394 dan kaum India RM5,107. Bagi pendapatan boleh guna purata pula, the average pun still we are lower, hanya RM6,127 berbanding dengan kaum Cina RM8,371 dan RM6,907 bagi kaum India. And then di situ adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan profil-profil yang kita dapat lihat, dan tak termasuk juga dengan salah satu sebab mungkin disebabkan oleh peratusan pekerja di sektor perkhidmatan awam dan juga sektor pertahanan. Majoriti adalah Bumiputera. Right? Data dapatan daripada Jabatan Statistik JODOSEM, 90.8% adalah terdiri pada kaum Bumiputera, termasuklah Sabah, Sarawak dan juga pribumi. So disebabkan itu juga membolehkan salah satu faktor tidak sebanyak simpanan daripada kaum Bumiputera di dalam tabung pesaran seperti KWSP. Okey, berdasarkan daripada apa yang saudara Nick sebut tadilah. Jadi apa yang difikirkan oleh Teraju sebenarnya, terutamanya untuk memastikan bahawa golongan Bumiputera ini dapat meningkatkan satunya pendapatan, tetapi yang lebih penting adalah simpanan mereka itu sendiri, Tuan Nick. Betul.
bila kita lihat dari segi simpanan dan juga bilangan, ya, without a doubt negara kita terdiri pada lebih daripada almost 70% kaum Bumiputera. Secara normalnya dia akan reflect kepada simpanan tabung perbesaran, contohnya KWSP, ya. So bila kita lihat di situ terdapat pelbagai inisiatif yang perlu dijalankan, yang mana perlu untuk memastikan pendapatan ditingkatkan supaya simpanan diperbanyakkan, ya. So bila saya tarik sikit balik ke belakang untuk kita tengok balik juga purata simpanan KWSP setiap ahli di antara Bumiputera, China dan India setakat tahun 2021 pada Jun, kita lihat purata simpanan contohnya daripada umur 50 hingga 54 tahun, ya. Daripada 50 hingga 54 tahun, purata simpanan bagi Bumiputera adalah hanya sebanyak RM164,000, ya, for the whole lifetime, sebab sehingga di umur 50 hingga 54 tahun dia ada RM164,000 dalam KWSP. Tapi bila kita bandingkan dengan kaum Cina, amat tinggi, RM343,500. So meaning that pendapatan mungkin telah memberi impak yang positif supaya lebihkan banyak simpanan di caruman KWSP. And then bila kita tengok balik juga di kalangan Bumiputera tersebut, ya, so kita tengok purata simpanan di kalangan Bumiputera tidak lain tidak bukan juga kaum Bumiputera Melayu melebihi Bumiputera Sabah, Sarawak dan juga Pribumi, ya. Dia merupakan komponen yang terbesar. So bila kita tengok purata simpanan tersebut, kalau kita nak tahu berapa adakah ianya mencukupi, kita kena compare lah dengan perbelanjaan. So because seseorang tu kalau dah bersara at the age of 50, dekat umur 50 tahun ataupun 50 tahun ataupun 60 tahun, dia perlu income untuk survive, dia perlu pendapatan atau simpanan untuk survive dari perbelanjaan. Betul. So bila kita lihat daripada jenis perbelanjaan yang diperlukan, contohnya makanan dan barang dapur, very basic, pakaian, kasut, kesihatan dan penjagaan diri, communication, pengangkutan, kita dapat anggarkan bahawa terdapat 6 kumpulan yang kita nak tengok. Maksudnya kumpulan Bumiputera bandar, perbelanjaan Bumiputera luar bandar, perbelanjaan kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak, dan perbelanjaan interetnik iaitu kaum Cina dan kaum India. Ya, so kita nak compare because setiap perbelanjaan berbeza. Contohnya kita yang di Kuala Lumpur berbanding dengan penduduk yang di kawasan pedalaman, contohnya berbeza. So bila kita dapat tengok dari segi jenis perbelanjaan tersebut, sebanyak RM4,775 merupakan perbelanjaan bulanan yang diperlukan di Bumiputera di bandar. Contohnya kawasan dalam bandar pula hanya memerlukan RM2,951 sebulan. Sabah dan Sarawak masing-masing RM2,940. Sarawak sikit tinggi, RM3,631. Okey. So itu di dalam kalangan Bumiputera. Bila kita tengok etnik lain iaitu China dan India, surprisingly ataupun dapat kita lihat daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa kaum Cina memerlukan pembelian lagi tinggi, RM6,454 dan kaum India RM5,377. Okey, so kita dapat lihat purata simpanan bagi kaum Bumiputera, China dan India. Kita pun dapat lihat purata anggaran perbelanjaan bulanan bagi pesara Bumiputera, whether is Bumiputera di kalangan Bumiputera dan juga di kalangan China dan India. That's how kita nak tengok berapa lamakah, cukup ke, berapa banyak, how long it can survive lah berdasarkan data-data tersebut. So the formula is very simple. Purata simpanan yang ada dibahagikan dengan anggaran perbelanjaan bulanan, ya. So bila kita tengok dari jumlah ataupun tempoh yang ada oleh seseorang pesara di kalangan Bumiputera sendiri untuk membelanjakan simpanan mereka selepas mereka bersara, dalam age group 50 hingga 54 tahun, Melayu luar bandar ada terbanyak bulan, paling banyak bulan, ya, ada 60.48 bulan, lebih kurang 5 tahun lah. So maksudnya dengan jumlah simpanan tersebut, dia belanja sebanyak RM2,951 sebulan dan lagi kurang, lamalah lagi dia dapat menampung kelangsungan hidup dia berdasarkan simpanan yang ada. Yang dalam age group yang sama, Melayu bandar lebih kurang 37 bulan, yang paling rendah adalah Pribumi, hanya 17 bulan. Ya.
itu di kalangan Bumi Putera. Kita tengok dengan interetnik pula dengan kaum Cina dan kaum India, ya. Di antara kaum Cina, kaum India dan juga kaum khususnya Bumi Putera, Bumi Putera adalah yang terkurang dari segi tempoh yang dia ada untuk kelangsungan hidup selepas bersara. Contohnya dalam kumpulan umur 50 hingga 54 tahun, Bumi Putera hanya ada 34 bulan. Berbanding dengan kaum Cina ada 53 bulan dan kaum India ada 37 bulan. Bagi kumpulan umur 55 hingga 59 bulan, Bumi Putera ada lagi sikit, 19 bulan saja untuk survive. Diikuti oleh kaum Cina 49 bulan dan kaum India 30 bulan. Kumpulan umur 60 hingga 24 lagi sikit, hanya 11.62 bulan. Bagi Bumi Putera, bagi kaum Cina adalah 43 bulan dan bagi kaum India hanya 25 bulan. So di sini kita dapat lihat bahawa purata simpanan versus dengan impak daripada perbelanjaan yang diperlukan di tempoh pesaran tersebut akan memberikan impak yang berbeza-beza kepada kaum dan juga kepada kalangan kaum Bumi Putera itu sendiri berdasarkan lokaliti dan juga perbelanjaan masing-masing lah. Ya. Okey, kalau kita ikut perkembangan terkini, Nick, seperti apa yang kita sebutlah, kita tahu bahawa musibah yang melanda negara terutamanya disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan baru-baru ini juga berlaku bencana banjir. Ada desakan supaya ialah pencarum-pencarum KWSP ini dibenarkan untuk mengeluarkan caruman mereka, tetapi dengan jumlah tertentu, dan yang menjadi isu sekarang ini ialah mereka mahu supaya mereka dibenarkan untuk mengeluarkan sejumlah RM10,000 secara tunai, artinya sepenuhnya pada satu masa. Jadi pandangan Tuan sendiri dan juga Teraju sendiri, apakah ini sesuatu yang juga mungkin akan memberi impak ataupun kesan untuk pencarum-pencarum KWSP di masa-masa yang akan datang, terutamanya bila kita bercakap tentang persaraan itu nanti? Soalan yang amat tepat dan amat hangat diperdebatkan sekarang, Encik Syakabi. Izinkan saya rungkaikan soalan tersebut kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah macam mana kita nak pastikan simpanan itu dapat meningkat. Simpanan itu dapat meningkat secara logiknya berdasarkan pendapatan yang meningkat. So lebih pendapatan, lebih caruman, lebih simpanannya. So dari kita kena ambil maklum bahawa pihak kerajaan telah memperkenalkan pelbagai-bagai program, ya, untuk meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia, khususnya kaum Bumi Putera. Di sini kita dapat bahagikan kepada jangka masa pendek dan jangka masa panjang, ya. Jangka masa pendek seperti yang dilaporkan oleh pihak laksana di bawah Kementerian Kewangan, setakat 11 Jun 2021, seramai 143,309 peserta telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program-program latihan dan penjanaan pekerja. Ya, and we all know disebabkan salah satu faktor utama pihak kerajaan telah memperkenalkan program-program tersebut adalah disebabkan oleh impak COVID-19, pandemik COVID-19. Lagi satu inisiatif yang amat besar adalah subsidi upah, ya, untuk memastikan kelangsungan perniagaan atau perusahaan terutamanya kaum Bumi Putera. Kerajaan telah mengenalkan pelbagai-bagai pakej rangsangan ekonomi PRIs, salah satunya di bawah Pemerkasa Plus di mana sebanyak 5.2 bilion telah diperuntukkan untuk perniagaan sebagai subsidi upah to make sure that they are sustainable lah. Right. Dan pelbagai lagi program-program di bawah kementerian-kementerian, contohnya Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC, juga melaksanakan skim-skim latihan seperti in-scan business training, program microconnector dan sebagainya. So ini semua adalah program-program pendekatan jangka masa pendek dan jangka masa sederhana. Jangka masa panjang yang mana telah baru-barunya bekerjasama dengan pelbagai pihak kementerian dan juga swasta. Pihak kami iaitu Teraju telah pun melaksanakan ataupun melancarkan tindakan pembangunan Bumi Putera 2030, era satu hala tuju baru untuk 10 tahun akan datang, yang mengambil kira kesan COVID-19, pandemik COVID-19, kesan-kesan megatrend yang akan datang, dan juga menjana dan juga menghasilkan pelbagai inisiatif, contohnya inisiatif kerjasama strategik dengan pelabur-pelabur asing, kerjasama strategik bersama dengan syarikat bukan Bumi Putera pun, ya. Because we still need each other to be able to grow and become better. So salah satu inisiatif itu untuk memastikan PKS Bumi Putera terus membangun pesat
adanya kerjasama dengan syarikat bukan Bumi Putera dengan pelabur asing supaya kita dapat meningkatkan dan mengembangkan perniagaan global dan mencuba mencapai dan seterusnya mencapai aspirasi keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan. Dan dalam aspek yang kedua, kembali kepada soalannya tersebut, izinkan saya cuba menjawab dengan seobjektif yang mungkin berdasarkan kajian pihak kami. Kita kembali semula kepada objektif asal Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, yang mana diperkenalkan pada tahun 1951 untuk membantu tenaga kerja Malaysia menabung dalam tempoh bekerja. So contohnya seperti saya pun mencarum di dalam KWSP. Saya sebagai pencarum telah pun mengamanahkan KWSP supaya pihak KWSP melabur dan menjana dividen, dan dividen itu digunakan untuk saya untuk masa depan kelak lah, di hari tua. Dan bila kita lihat daripada dapatan kajian tersebut, katalah contoh Bumi Putera, kaum Bumi Putera hanya ada 34 bulan selepas mereka bersara untuk kelangsungan hidup berdasarkan simpanan mereka. Pengeluaran simpanan tabung persaraan, contohnya KWSP, akan sedikit sebanyak mengakibatkan pengurangan lagi tempoh yang diperlukan oleh pesara tersebut untuk membelanjakan simpanan mereka untuk mereka survive lah. So itu memang akan pasti akan mengurangkan, mungkin daripada 34 bulan mungkin jadi 30 bulan contohnya. Tapi walau bagaimanapun, malapetaka ataupun bencana-bencana yang baru melanda negara kita adalah unik. Kita tak dapat satu pandemik in every year. Kita jarang sekali kita banjir di pantai barat di Malaysia. Di situ pihak kerajaan telah memberikan pelbagai bentuk bantuan dan dan inisiatif dan support. Cumanya rasanya perlu lebih memberikan bantuan yang lebih bersasar, targeted support, supaya dapat membantu mangsa-mangsa memulakan hidup kembali. Targeted support ni boleh, jika saya boleh gunakan sebagai contoh, terbaik merupakan kita punya package rangsangan ekonomi, package rangsangan ekonomi, very targeted. Kita ada pelbagai-bagai, kita prihatin, pemangkasa dan sebagainya, bergantung kepada keperluan sesetengah pihak berdasarkan situasi semasa. So bila ada targeted support itu, dia akan memberikan hasil yang lebih positif daripada a blanket one size fits all solution. So di situ pihak kerajaan mungkin boleh memainkan lebih peranan untuk memastikan semua pihak yang mana yang terlibat dengan bencana-bencana dapat memulakan hidup mereka kembali, insyaAllah. Baik, sesuatu yang saya juga ingin dapat pandangan secara ikhlas daripada Nick sendirilah. Kita tahu daripada desakan yang dibuat untuk membenarkan pencarum mengeluarkan simpanan mereka untuk jumlah-jumlah tertentu disebabkan oleh bencana yang berlaku, disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh banjir. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang ialah terutamanya golongan Bumi Putera sendiri harus sedar bahawa kadang-kadang desakan-desakan yang dibuat itu lebih bersifat politik sebenarnya, lebih ke arah untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai political mileage. Jadi apa yang harus golongan Bumi Putera khususnya lah memberi perhatian supaya mereka juga tidak nanti akan menjadi mangsa kepada keadaan yang dicipta oleh pihak-pihak tertentu. Alright. Memang tidak dinafikan bencana-bencana seperti banjir yang melanda pantai barat Malaysia, pandemik COVID-19 seperti saya sebut tadi adalah unik. Dan bila kita sebagai mangsa di sini yang dikenakan bencana tersebut, kita lari kepada satu solusi yang cepat. Kita cuba lari ke satu solusi yang cepat, because kita dalam keadaan duress, under duress. So disebabkan itu, salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan adalah tu pengeluaran KWSP. So tapi dari segi aspek itu mungkin adalah satu solusi yang cepat, short term measures lah. So di mana-mana negara, bukan hanya di Malaysia, bila ada sesuatu kejutan ekonomi, kejutan sosial seperti COVID-19, seperti banjir dan sebagainya, the first line of defense adalah pihak kerajaan, to come and support, untuk bantu sebaik yang mungkin. So seperti saya sebut tadi, program-program ataupun bantuan-bantuan yang lebih disasar, lebih tersasar, targeted approach yang diperlukan. Tapi bagi golongan pihak Bumi Putera, tidak semestinya bantuan daripada kewangan tu memang penting, tetapi saya juga dipahamkan oleh rakan-rakan yang mana yang tergugat
ada juga bantuan daripada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang amat cantik, amat beautiful. Di mana kita dapat lihat semua orang berganding bahu memberikan bantuan sebaik yang mungkin, tak kira kaum dan agama. Dan juga satu aspek yang paling penting untuk kita rungkai dan juga mendalami adalah aspek kesihatan mental, di mana seseorang yang telah hadapi segala permasalahan ini perlu bukan hanya dibantu dari segi kewangan dan juga support dan sebagainya, tapi dari segi aspek mental, di mana ada juga yang mempunyai negative impact, di mana kehilangan wang ringgit, kehilangan semuanya kan. So bagi kaum Bumi Putera, mestinya bantuan tu setia ada, tapi sebagai inisiatif seperti yang saya sebut tadi di dalam dapatan kajian kami, perlulah meningkatkan pendapatan daripada semua program-program, insya-Allah dapat tercapainya hasrat tersebut. Okey, baik. Sayang sekali saudara Nik Nazri, masa mencemburui kita sebenarnya. Itulah mungkin kalau ada masa yang lebih panjang, banyak lagi persoalan yang mungkin dapat kita kongsikan bila bercakap tentang isu ini. Tapi saya percaya mungkin Nik, kita akan duduk lagi di ruang bicara ini untuk bercakap tentang isu ini, kerana bagi saya ini merupakan isu yang cukup penting dan perlu war-warkan dari masa ke semasa, terutamanya kepada pencarum-pencarum KWSP khususnya. Golongan Bumi Putera itu sendiri pun harus diberi perhatian yang cukup serius sebenarnya. Tapi tak apa, kami berjanji bahawa isu ini akan kami bangkitkan nanti, dan mungkin Nik Nazri, Nik Abdul Rahman akan dapat bersama kita lagi di masa-masa yang akan datang dalam ruang bicara ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang kami janjikan selalu kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.